Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, Kak Nida berada di talian ketika ini hampir kepada pukul 11 malam. Okey, hampir kepada pukul 11 malam. Kak Nida nak ajak kepada kawan-kawan Kak Nida yang siapa online ketika ini kepada program yang akan diadakan pada pukul 11 malam sekejap lagi. Sekarang ni baru pukul 10.48. Okey, sebentar lagi pada pukul 11 malam, okey, kita ada satu program khas di mana Kak Nida ada 3 jemputan ataupun panel khas di dalam program Kak Nida yang dianjurkan oleh grup PGYM. Okey, so Kak Nida nak alu-alukan kepada kawan-kawan semua, jom join kepada talk kita pada malam ini. Kita dengan di mana tajuk kita adalah Anda Tanya Kami Jawab. Okey, so sebentar lagi pada pukul 11 malam anda tanyalah apa saja soalan yang anda nak tahu mengenai emas dan juga emas di public gold. Okey, maknanya emas itu sendiri, kelebihan emas itu sendiri dan juga emas dengan public gold. Okey, so Kak Nida nak mengajak kepada kawan-kawan kita, jom beramai-ramai join live ini. Okey, 11 malam nanti adalah waktu rasmi yang diadakan program Anda Tanya Kami Jawab. Jadi ketika ini, sesiapa yang ada soalan, sesiapa yang nak tanya kepada kami tentang emas, tentang aktiviti yang diadakan di dalam grup PGYM, inilah ketikanya. Anda boleh tanya apa saja soalan. Okey, macam hari ini. Okey, hari ini kami penuh dengan program-program yang dianjurkan oleh PGYM yang Kak Nida cakap tadi, Public Goal 1 million. Alright. Okey, so daripada pagi tadi kita ada program. Terima kasih kepada John yang join ke Kak Nida, Zara Razali, okey, kepada Afa Ana Firdaus. Okey, terima kasih join Kak Nida. Okey, so program yang diadakan tadi daripada pagi tadi adalah Hari Bersama Dealer. Okey, so separuh hari memang program bercakap dengan tentang dealer-dealer yang baru join dengan Public Gold. Jadi training diberikan kepada semua dealer-dealer yang baru join. Terima kasih kepada Cik Puan Inmaludin, Cik Mat, terima kasih join Kak Nida, terima kasih sangat-sangat. Okey, so lepas tu sekarang ni masih on lagi, dalam beberapa minit lagi program pula welcome new customers. Sekejap lagi dia akan habis program yang itu dan akan sambung pula dengan program TikTok yang sekarang akan ada pukul 11 tepat kejap lagi. So akan ada 3 panel yang misteri yang menjadi jemputan Kak Nida pada program kali ini. Jadi anda bolehlah dapatkan informasi daripada mereka, dapat fahamkan bagaimana mereka dalam bidang emas sejak mula mereka join, bagaimana mereka join Public Gold. Alright. Apakah pengalaman mereka selama mereka menyimpan emas. Jadi inilah ketikanya, kejap lagi mereka akan muncul sebagai jemputan dan anda tanyalah sebarang soalan yang anda nak tahu. Bebas apa saja soalan asalkan mengenai emas lah. Tapi jangan tanya pasal bola pula. Memanglah Kak Nida tak tahu. Tapi yang Kak Nida tahu buat masa ini orang Johor tengah lead 3 kan. Orang Terengganu tak apa. Kita cuba lagi. Ya, itu adalah lumrah perlawanan. Okey, tahun depan ada lagi kan. So, kepada mereka yang orang Johor, jom kita raikan kemenangan anda. Okey, kemenangan orang Johor. Okey, dalam masa yang sama jom kita dapatkan ilmu juga di Public Gold mengenai emas. Okey, anda semua dah ada simpanan emas ke belum? Anda kalau dah ada simpanan emas, okey, so itu adalah satu kelebihan untuk anda di mana anda sudah memiliki dana kecemasan ataupun sebarang dana yang amat berbaloi untuk anda simpan daripada siapa yang masih lagi usia muda lagi adalah memang berbaloi sangat untuk anda nak mulakan simpanan emas. Okey,
So Kak Nida akan tanya satu soalan ni kat sini. Anda dah mula menyimpan emas. Kak Nida akan buka satu poll. Jadi anda bolehlah jawab kepada soalan yang Kak Nida dah ajukan ini. Okey. Soalan Kak Nida, anda dah mula menyimpan emas ke belum? Okey, jadi jawab anda sama ada ya atau tidak. Okey. So terima kasih kepada Adi Adam 83 join Kak Nida. Alright. So kepada mereka yang nak bertanya sebarang soalan, boleh ajukan kepada kami. Sebentar lagi ada 3 panel misteri yang boleh bercerita tentang apa sahaja mengenai emas hasil daripada soalan-soalan anda. Jom datang beramai-ramai, join kami. Okey, ajukan apa sahaja soalan yang anda nak tahu mengenai emas. Alright, sebelum tu Kak Nida sharekan dulu. Kak Nida belanja gold bar yang ada di Public Gold ketika ini. Kalau anda berminat nak menyimpan emas, gold bar 1 gram, ini antara koleksi-koleksi yang ada di Public Gold ketika ini. Yang ini adalah design gold bar 1 gram, design wow. Okey, Kenapa ia menjadi pilihan? Sebab ia adalah satu kaedah, satu design yang anda boleh mula sebagai satu permulaan dengan consider nilai permulaan yang lebih kurang dalam 200 lebih 300 ikut kepada harga promosi. Terima kasih kepada yang bagi Kak Nida like. Terima kasih kepada Dr. Jack. Okey, Dr. Jack bagi Kak Nida like. Dah masuk kat sini ya. Alright. Okey, terima kasih. Okay, so ini adalah design gold bar. Kepada anda yang nak mula menyimpan emas, ini adalah satu permulaan untuk anda. Design gold bar 1 gram, anda boleh miliki dengan kaedah belian tunai. Okay, lepas tu, anda boleh jadikan sebagai satu permulaan, orang kata benchmark untuk anda. Kak Nida nak bercakap kepada mereka yang baru nak mula menyimpan emas. Okey, mulakan dengan 1 gram pertama. Sebab apa? Sebab ia sebagai satu benchmark untuk kita tanpa mengira harga. Okey, kalau kita kata nak pandang harga tinggi atau harga rendah, itu kita consider kita bukan penyimpan sebenarnya. Penyimpan sebenarnya adalah mereka yang fokus untuk tambah gram dari masa ke semasa. Alright, terima kasih kepada kawan-kawan Kak Nida yang dah mula masuk sekarang ni. Okey, so bagikan satu sokongan ke sama ada Kak Nida bercakap ini ada jelas ataupun macam dalam gaung ke apa. Bagikan feedback kepada Kak Nida. Sebab tadi seperti ada gangguan kat sini. Alright. Okay. So, kepada anda yang nak mulakan simpanan, mulakan dari gram yang pertama. Kenapa daripada gram yang pertama? Sebab kalau kita tak mula, sampai bila-bila pun tak mula. Jangan pandang pada harga ya dik. Kita fokus kepada gram. Kita fokus kepada dana kecemasan ataupun sebagai satu matlamat untuk kita nak menyimpan emas. Kita kalau nak menyimpan emas ni, mesti pegang satu matlamat. Okey, sama ada kita nak jadikan sebagai biasanya kalau kita bercakap dari paling utama macam Kak Nida sendiri, mula menyimpan emas sebagai adanya dana kecemasan. Okey, dana kecemasan ni memang penting untuk kita. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Kalau kita tidak memiliki sesuatu yang kita boleh sandarkan, okey, sebab emas ni apabila kita terdesak tau dik, kita hantar ke Aranu dan kita akan dapat tunai segera. Okey, bila kita terdesak, kita tak payahlah nak pinjam duit dengan orang, kita tak payahlah nak pakai credit card. Sebaliknya, kita dah ada emas dekat tangan kita. Bila dah ada emas dekat tangan kita, hantar saja ke Aranu dan dapat tunai segera. Okey, kepada anda yang nak mulakan gold bar yang pertama, gram yang pertama, boleh kita kata nak daftar percuma sahaja. Klik bio link Kak Nida dan boleh daftar percuma dan anda boleh jalan-jalan cuci mata tengok apa saja desain-desain yang ada di dalam PG Mall. Banyak desain gold bar 1 gram ataupun desain gold bar 0.5 gram yang anda boleh miliki di dalam bisnes online PG Mall, ataupun kepada mereka yang ada peluang untuk ke Menara Public Gold, kita dah ada satu mesin, orang kata panggil, dulu kita panggil mesin gedegang ke, ataupun mesin kita cakap pasal kita beli air mineral ke, ada satu mesin auto mesin kan.
ataupun kita panggil vending machine, tapi kat sini kita panggil ATM machine, di mana anda boleh membeli emas di Menara Public Gold dengan menggunakan mesin ATM tersebut. Alright, anda just masukkan sahaja design gram yang anda nak pilih. Okey, lepas tu anda pilih design yang anda minat. Okey, lepas tu just buat payment dan secara tak sampai beberapa saat, gold bar yang anda pilih tersebut akan keluar dan muncul dengan folder sekali. Okey, betapa bestnya, betapa majunya Public Gold dari masa ke semasa memberikan kemudahan kepada kita untuk memiliki emas dengan mudah, murah, telus dan patuh syariah. Okey, kepada kawan-kawan Kak Nida, okey, jom kita beramai-ramai. Sekejap lagi akan ada 3 panel istimewa yang akan menjawab kepada persoalan, apa saja soalan yang anda nak tanya kepada kami mengenai emas dan juga emas di Public Gold. Okey, jangan lupa ya, pada 16 September nanti, 16, 17 dan 18 akan ada hari bersama pelanggan ataupun kita panggil 916 Cultural Day. Alright, jadi kepada anda, jadi kepada anda yang nak mulakan simpanan emas, jom kita datang beramai-ramai ke Menara Public Gold, Jalan Tun Razak. Okey, anda tahu tak di mana Jalan Tun Razak? Anda naik ejen LRT, MRT, saja Menara Public Gold dan anda akan jumpa. Mudah saja. Naik ke tingkat 2 dan anda boleh sertai orang kata panggil factory sale dengan harga kilang. So, jom datang beramai-ramai pada 16, 17 dan 18 di Menara Public Gold, Jalan Tun Razak. Okey, daripada pukul 9 pagi hingga 6 petang. Jangan lupa bawa kawan-kawan, bawa saudara mara, bawa juga kenalan-kenalan anda. Sama-sama kita beli emas dengan harga kilang dan juga diskaun kau-kau. Okey, alright. So sekarang sudah ke pukul 11 dah, pukul 11 malam dah ni. So Kak Nida menantikan 3 panel istimewa yang akan menjadi tetamu Kak Nida pada kali ini, pada program anda tanya kami jawab. Okey, so di manakah mereka yang Kak Nida nak bantu ataupun Kak Nida nak mereka sharekan pengalaman mereka sharekan apa sahaja pendapat mereka mengenai emas dan cara mereka menguruskan dana kecemasan ataupun dana orang kata kita bercakap tentang dana persaraan, dana pendidikan anak-anak dan dana untuk haji dan umrah melalui pembelian emas ini. Alright, jadi kepada anda nak mulakan menyimpan emas, tanya saja soalan kepada kami. InsyaAllah 3 mystery panel ini akan bantu anda memberikan penjelasan yang lebih terperinci untuk anda memahami dengan lebih jelas lagi. Alright, okay. So Kak Nida dah terima seorang kali ini. Assalamualaikum kepada Tuan Hasfa. Okay. Kita menanti lagi 2 tetamu misteri kita pada kali ini. Okey, jadi Tuan Hasfa dah masuk. Okey, Tuan Hasfa, apa khabar? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Tuan Hasfa daripada mana? Boleh jelaskan kepada kawan-kawan kita? Saya sekarang berada di Seri Manjung, Seri Manjung Perak. Seri Manjung Perak. Saya bekerja di sini lah. Di Seri Manjung Perak. Okey. Tuan Hasfa tadi tengok bola tak? Bola ni bukan bidang saya, tapi saya tak boleh tak boleh berdebar je, saya tengok keputusan lah. Tengok keputusan saja kan. Okey. So sementara kita menunggu kepada 2 lagi kawan kita. Okey, Cik Asfa, boleh Kak Nida kenali Cik Asfa ni dari orang kata mengenali emas ni selalu sebut zaman dinosaur. Apa yang disebutkan dengan zaman dinosaur tu? Kak Nida ni consider orang yang consider baru jugalah, 2-3 tahun, consider tahun ketiga lah dengan emas ni. Tapi apa yang dimaksudkan dengan zaman dinosaur ni dekat Public Gold ni? Boleh terangkan kepada kami? Okey, Assalamualaikum semua. Okey, terima kasih lah. Ni pun saya pun dalam masa sama saya dah buat live juga ni. Jadi kita combine live sekarang ni. Alright. Okey. Saya mula, kenapa dia Public Gold ni dia ada satu istilah dia panggil dealer dinosaur, customer dinosaur, dealer dinosaur, itu. Ya.
Kenapa dinosaur? Sebab kami punya PG code tu kira di bawah 3 angka. Jadi saya punya PG code PG 000 706. Jadi Nombor bawah keahlian public girl kan? Nombor keahlian public girl. Alright. Nombor customer tu saya rendah. Jadi sebab saya mula join Publigo ni tahun 2009. Publigo mula ditubuhkan 2008. Jadi saya ambil 2009 lah. Tahun 2009 baru masa tu kita dah tengah mencari, cuma kita tak tahu ada Publigo ni dia menjual emas yang bercirikan pelaburan. Kita tahu. Cuma kita tahu masa tu yang jual emas ni hanya bank ataupun kedai emas lah. Tapi yang untuk investment punya coin dengan bar wafer ni, banyakkan dulu bank lah, banyak bank lah. Terutama coin lah, dan juga satu syarikat tu dia panggil Nubex. Nubex ni dia macam jual kita panggil kolektor punya coin kan. Ada syarikat. Jadi dia bukan untuk investment, dia lebih pada orang yang kolektor je lah. Jadi bila ada Publigo ni, barulah kita Publigo ni jual emas. Memang bila kita dah lama-lama buat emas ni, kita dah ada ilmu sikit lah. Kita tahu lah nak beli emas dekat mana, nak untung tu macam mana. Jadi kita antara ilmu yang kita guna tu, 5 perkara tu yang kita fikir tu. Jadi kita nak senang beli, kita terutama bila harga rendah. Sebab masalah dengan bank ni dia boleh, sebab harga kena tahu kedai gold bar ni paling murah adalah bank yang jual. Paling murah. Tapi masalah dia bila harga main turun dia tak jual. Kijang harga hilang. Emas turun dia tak jual. Alright. Jadi, sebab dia stok tak ada. Mungkin sebab ramai beli, dia stok tak banyak. Dia bukan kilang, dia cuma band, dia cuma jual saja. Dan dia tak beli balik. Jadi masa tu kita cari alternatif lain lah. Kita cari alternatif lain. Jadi jumpa Publigo. Sebab tu yang saya boleh beli dengan Publigo tu. Dan satu benefit dengan Publigo ni, masa tu dia buka satu peluang untuk dealership lah. Jadi dia kata kalau you beli dengan kami, you dapat balik 1% macam kita anggap rebate lah daripada pembelian kita tu. Jadi tu okey juga, fair lah. Macam kita anggap macam rebate lah, macam discount lah, tapi dia bagi pada ujung bulan lah. Okey lah, fine lah. Jadi saya beli, memang saya ada duit, saya beli. Memang saya start, memang mula dari tu lah, start 2009 lah. Start 2009 memang saya dengan Publigo lah masa tu. Dan saya pada tu walaupun Publigo dah setahun, saya orang yang ke-700. Oh, 100. Okey. 700. Tuan Aswar bawa siapa? Bawah saya, maksudnya upline. Upline saya Cik Syukur, asalnya Poli tu dah berhenti. Jadi saya direct dengan Cik Syukur lah sekarang ni. Upline paling tinggi Cik Syukur lah. Okay. Macam tadi kita masih lagi menantikan dua lagi panel kita, Tuan Aswar. Kak Nida tak dapat nak invite mereka, mungkin mereka belum live ke bagaimana? Sebab sepatutnya mereka dah request tapi tak nampak siapa-siapa yang request. Kak Nida menanti mereka sekarang ni. Yang ada ni yang Kak Nida yang invite saya sekarang ni. Okey, mungkin Tuan Aswar mungkin keluar daripada live sebab mereka mungkin tak dapat nak masuk ke bagaimana? Okey, sekejap saya buat . Alright. Sekejap, saya keluar dulu. Okey, Dr. Kamalia bagaimana nak masuk? Alright, Dr. Kamalia boleh request? Dan Tuan Aswar dan Mami Ayu, Kak Nida menantikan anda semua. Tolong request. Okey, inilah keadaannya apabila kita masing-masing tengah live macam ni, masing-masing duk kalut nak mencari button mana nak tekan. Okey, tapi tak apalah. Kita sebenarnya sambil-sambil menuntut ilmu, sambil-sambil belajar bagaimana nak mengendalikan program ni. Okey, kepada sementara menunggu mereka request. Okey, Kak Nida sharekan kepada anda, kita Publigo ni bermula daripada 2008. Okey, 2008, sekarang ni dah 2022 dan kita di Publigo sudah memiliki 18 campur 6 branch di okey, sekejap ya, Kak Nida ada okey, siapa yang okey, accept. Okey, Dr. Kamal
Assalamualaikum kepada Dr. Kamalia. Okey, boleh muncul dengan video tak? Boleh. Okey, jelas. Kejap. Macam mana? Betul, tadi dah ada? Kak Nida dah nampak? Boleh? Ada gangguan lain ke macam mana? Boleh masuk. Tukar background. Alright, okey. Okey, kepada Tuan Hasfa tadi munculkan diri. Kepada Mami Ayu munculkan diri. Okey, so macam Kak Nida cakap tadi, Public Go bermula pada 2008. Jadi sekarang ni, kita sekarang ni dalam operasi ataupun dalam misi untuk bergerak pula ke Indonesia. Sekarang ni, kepada Dr. Kamalia dah muncul dah. Alright. Okey, line kat sana okey ke Doktor? Okey, kejap ya. Lagi satu, Tuan Hasfa pula, Kak Nida invite. Sekejap. Tuan Hasfa. Okey, Tuan Hasfa, Kak Nida dah invite, dah terima Kak Nida? Background. Tak boleh ya? Tukar background semasa keluar tadi. Okey, Tuan Hasfa dah muncul kembali. Okey, sekarang ni kita menantikan lagi seorang iaitu Mami Ayu. Mami Ayu, di manakah Mami Ayu? Mami Ayu join, okey. Mami Ayu invite, okey, Kak Nida invite. Okey, mula-mula ni macam sangkut sini, sangkut sana lah. Kita cakap pun tersekat-sekat sekarang ni. Alright, kita nak menantikan tiga kita punya panel yang hebat-hebat ni. Mami Ayu. Hello, sekilo. Dah muncul. Hello, sekilo. Mula-mula ni kita tersangkut sini, tersangkut sana. Okey, sekarang Dr. Kamalia pula yang dah hilang. Alright. So sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, okey, kepada tetamu kita pada hari ini adalah program di mana dianjurkan oleh PG Public Go, PGYM. Di mana ini adalah program di mana anda tanya kami jawab. Jadi kepada anda, boleh tanya sebarang soalan kepada panel-panel hebat di sebelah kanan Kak Nida ni. Kanan ke kiri ya? Kanan Kak Nida ni. Okey, sekarang ni kita dah ada 3 panel hebat kat sini. Okey, Kak Nida perkenalkan satu persatu. Dimulakan dengan Mami Ayu. Hello sekilo. Okey, yang di mana kalau anda nak kenali siapakah Mami Ayu ini, beliau adalah suri rumah another level. Cuba bayangkan, bukan level gini-gini, dia another level. Jadi kalau kita kata another level tu, boleh bayangkan dia punya cita-cita, dia punya dream, mesti kita boleh bayangkan dah, mesti another level, bukan level gini-gini saja. Alright, so kepada Mami Ayu, Kak Nida ajukan soalan kepada Mami Ayu dulu. Mami Ayu, bilakah Mami Ayu mula kenal emas dan terjebak dengan emas ni? Boleh ceritakan? Dia kalau cerita risau tak habis sekarang. Okey, jadi Kak Nida jadi timer. Penjaga masa. Okey, Mami sebenarnya memang suka gila emas daripada zaman sekolah lagi. Cumanya sejak Mami berniaga, Mami pernah tertanya, ada tak orang jual emas yang macam kita boleh beli bulan-bulan. Tapi Mami tak pernah jumpa. Mami dah berniaga selama start daripada 2013. So orang kata berniaga tu makin lama makin maju, alhamdulillah. Dan Mami bercita-cita nak simpan emas Tapi Mami tak jumpa platform tu yang boleh simpan RM100, yang boleh beli secara bayaran bulanan yang patuh syariah. Tak jumpa. Memang tak jumpa. So kebanyakannya duit Mami yang Mami berniaga sebelum ni, profit ke, modal ke, hangus. Zero simpanan. Simpanan tu zero walaupun kalau korang nak tahu dalam bank statement Mami kalau 12 bulan tu dalam 200,000 lebih Mami punya income. Tapi zero simpanan ya guys. So kepada sesiapa peniaga dekat sini, so listen dengar, ambil iktibar daripada experience Mami. Mami kenal Public Go daripada 2020 dan masa itu Mami memang give up untuk berniaga. Mami memang tak berniaga dah. Dan sejak daripada 2020 sampai ke tahun ini 2022, emas yang Mami simpan sebanyak 300 gram plus. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah.
Tabarakallah. Ya Allah. Memang Mami pun tak sangka Mami housewife. So Alhamdulillah juga masa tu lah PKP dan peluang-peluang tu banyak untuk kita menyimpan. Macam I Sina, I Lestari, I Citra, I Nafkah, segalanya I. I punya. I love you, I love duit, I love gold. Dia macam tu. So bila ni Mami seorang yang pemboros tega, orang kata. Pemboros tega. Pemboros tega, alright. Pemboros tega ni dia berjumpa dengan emas, dia jadi pemboros emas pula lah. Dia jadi boros dengan membeli emas. So duit Mami yang Mami dapat, Aisina, Lestari sebagainya tu, Mami memang nekat, tekad, segala ikat semua Mami tukar kepada emas. Alright. Okey, sekejap Mami. Kita simpan dulu. Simpan soalan seterusnya. Kak Nida dah tahu dah soalan seterusnya untuk Mami. Okey? Kita simpan dulu. Kak Nida kena jaga penjaga masa ni. Alright. Sekarang kita beralih kepada Dr. Kamalia pula. Okey, tadi dah hilang. Jangan Dr. Kamalia. Jangan hilang Dr. Kamalia. Kak Nida nak ada soalan ni. Kak Nida nak tanya kepada right. Line macam mana tu? Line biawak ke siput babi ke apa tu? Line okey, cuma tak jumpa syarat ke background. Tak apalah. Yang penting kita ada pakar-pakar kat sini, orang yang hebat-hebat kat sini. Kak Nida nak tanya soalan kepada Dr. Kamalia. Sebagai seorang yang profesional, merupakan seorang doktor. Okey, bagaimana Dr. Kamalia boleh terjebak nak mula menyimpan emas ni, terpandang ataupun terdetik nak mula menyimpan emas ni, sedangkan sibuk dengan tugas-tugas harian ni. Bagaimanakah bermulanya? Sibuk sangat sampai tak menyimpan langsung. Nak tahu tak, Mami Ayu punya emas sebenarnya lagi banyak daripada majority of kita orang yang doctors ni. Seriously. Saya mula-mula boleh terjebak menyimpan tu sebab masa PKP tu saya masuk hospital sebab accident. Lepas tu itulah baru macam kita sedar yang kita tak ada simpanan kecemasan. Yes. Dia tak adakan pula MC sebulan. So saya dekat private klinik. So boleh MC 2 minggu je maksimum. So lagi 2 minggu tu macam tak ada gaji kan. Nasib baik ada moratorium semua. Tapi kita sedar time tu macam aku tak ada saving langsung. Kerja 5 tahun tak ada saving memalukan. Lepas tu since then lah kita start baca macam buku-buku kewangan macam daripada Tuan Afian Makrawi semua tu. Tapi dah baca pun still tak boleh juga nak menyimpan. Lepas tu nampaklah iklan kawan-kawan college kan. Upline saya Dr. Elis kan, dia share pasal EPP. Saya terus lock untuk satu dinar masa tu RM108 sebulan. Lepas tu since then lah bila dah simpan emas tu baru tak boleh simpan duit. Saya bukan simpan emas semua, adalah saya start simpan duit, tapi lepas simpan emas baru boleh start simpan duit. Dia jadi macam ada kickstart lah kat situ. Lepas tu sekarang saya buat AIA juga, belajar pasal pusaka semua, tambah extra added value pula. Lagi sebab saya cinta kat emas, sebabnya emas ni satu-satunya aset yang tak mahal untuk uruskan pusaka dia. Kalau kita beli aset rumah, kos nak tukar nama je 4%. Bayangkan kalau rumah RM100,000, kos tukar nama RM24,000. Bayangkan. Tapi kalau emas, tak ada tukar nama. Pasti. Saja kan? Okey. Dr. Kamalia. Kecintaan dekat emas tu makin lama makin grow. Makin kita tambah ilmu, makin kita cinta emas. Betul sangat tu Dr. Kamalia. Okey, Tuan Hasfa, kita nampak ada satu soalan kat sini Tuan Hasfa. Boleh bantu kepada sebab Kak Nida tahu Tuan Hasfa ni yang paling super senior dah zaman dinosaur ni. Ada satu soalan daripada Tuan Prakash. Baru mula berniaga, boleh juga simpan ganti KWSP kan? Okey, boleh bagi pendapat tak? Maknanya dia Tuan Prakash ni dah tak bekerja, baru boleh berniaga. Apakah nasihat Tuan Hasfa berkaitan dengan kita menyimpan emas ni? Okey, saya punya ni pandangan setelah bukan nak kata saya terror sangat bab emas ni, bukan. Tapi kita perlukan pengalaman. Kita kutip ilmu ni daripada ramai orang yang memang pakar dan mahir dan daripada lalui dan berdasarkan pengalaman masing-masing. Jadi
saya suka pegang apa yang Tuan Azizi Ali kongsikan. Saya setuju dengan dia, pandangan dia. Kita kena create. Pertama kita punya multiple income lah. Multiple income, dan bila kita faham multiple income, kita juga kena faham multiple saving. Jadi setiap saving yang kita buat tu tak kira lah. Macam mas ni tak boleh bagi pulangan tau. Kita kena faham sebab apa, setiap benda yang kita buat tu dia ada peranan dia. Contoh kalau kita nak secure kita punya wealth, mas adalah paling baik. Kekayaan, wealth. Yes. Kalau kita nak ada target untuk beli rumah, beli tanah, jangan simpan cash, simpan mas. Sebab kalau simpan cash, hari ni saja dah RM4.72. Berdolar dah jatuh dah. Jadi kita nak kejar dengan harga rumah tu, dengan simpanan kita tak terkejar. Jadi kita kena convert pada mas. Jadi peranan mas kat situ pula. Tapi KWSP ni dia ada peranan dia sebab dia boleh bagi dividen. Cuma kita nak keluarkan dia susah. Jadi pada pandangan saya, kalau untuk jadikan pandangan yang betul-betul simpanan yang tak diganggu tau, macam dia nak keluarkan tu ada masa dia. KWSP kekalkan, tak ada masalah. Kita kena diversify lah, kita kena perbagaikan kita punya tu. Jadi jangan bukan sebab saya sendiri pun saya tak fokus pada satu. Dulu saya fokus pada satu. Sebab bila saya fikir bila saya dapat ilmu untuk kita nak tambah passive income kan. Jadi kita kena banyakkan multiple stream of income, pendapatan yang berbagai. Jadi benda yang kita dapat, contoh kan. Orang yang ada makan gaji, dia gaji bulan. Itu biasa. Orang yang meniaga, dia gaji hari. Betul. Kan? Orang yang bagi ceramah, dia gaji jam. Kan? Bayar jam, orang bagi ceramah. Kan? Jam. Okey, Kak Nida dengar gam. Lepas tu, orang yang dapat berdasarkan tahunan, dividen adalah saham. Itulah ASB, KWSP, macam lah. Dan betul. Orang yang main saham syarikat, dia ada 6 bulan dia ikut equity saham syarikat, declaration syarikat punya tu. Dan orang yang untuk dapat gaji berdasarkan jam ataupun berdasarkan orang main trading, dia macam tu. Jadi banyakkan pendapatan untuk tu. Tapi akhirnya sekali kita akan gunakan mas untuk secure yang kita dapat semua tu. Betul. Setuju sangat. Pada Cik Parakas, saya punya suggestion, KWSP tu pada saya, sebab bila dah berhenti kerja, kita dia dah had usia kan, jadi kita jadikan sebagai simpanan macam yang 60 nantilah. Tapi kita buka yang baru, kita buat yang baru punya. Tak ada masalah. Betul. Satu nasihat yang bernas tu kepada Tuan Prakash, moga-moga dapat membantu bagaimana nak memahami bagaimana kita nak manage kita punya duit. Okey, daripada tiga panel yang Kak Nida dapat dia orang punya pengalaman tu, macam kepada Dr. Kamalia perlukan sebagai dana kecemasan, kepada Mami Ayu perlukan dana nak menyelamatkan bisnes dia punya keuntungan tu. Jadi emas adalah pilihannya. Pada Tuan Hasfa sendiri, daripada sebelum kenal Public Gold, zaman dinosaur, macam-macam cabaran yang beliau hadapi, tetapi tetap juga dengan emas. Jadi mereka ada pengalaman masing-masing dengan emas. Okey, soalan kepada Mami Ayu, Kak Nida nak tanya. Okey, bila dah mula ni di dalam Public Gold, bagaimana Mami Ayu konsisten pula untuk maintain setiap bulan supaya simpanan itu sebagai penyimpan yang betul-betul genuine, penyimpan yang betul-betul padu gitu. Tolong bagi nasihat kepada kita punya semua yang join live kita pada malam ini. Kejap, Tuan Prakash betul-betul boleh dijadikan sebagai secure masa akan datang. Alright, sebalik Mami Ayu tolong jawab soalannya. Bagaimana nak maintain konsisten setiap bulan? Alright, macam mana ni sangat senang. Bila ada duit,
Regardless harga emas mahal ke, rendah ke, tergolek ke, tergelentang ke, bila ada duit terus convert jadi emas. Itu je dia punya tips. Sebab kalau nak tunggu emas tu turun, belum tentu duitnya ada lagi. Dia dah pergi Shopee, Zalora, Lazada, tahu-tahu je 7E. 7E pun dia puaka juga RM100 boleh habis kat situ. So bila ada duit, terus convert kepada emas. Itu jawapan Mami. Okey, ringkas saja jawapan Mami. Maknanya faham-faham sendirilah. Ada duit terus saja beli emas, jangan tunggu-tunggu lagi. Kepada Dr. Kamalia, Kak Nida nak tanya ni. Bagaimana Dr. Kamalia menjadikan contoh kepada kawan-kawan yang lain yang berstatus pegawai perubatan ini? Bagaimana nak menggalakkan mereka juga menyimpan emas? Okay, sebab kita kerja penat, especially yang kerja dekat dalam government lah, masih on call semua kan. Jadi kita kena simpan dekat tempat yang kita nampak hasil dia. Kita nampak dan kita boleh pegang. Dan nilai dia pun naik dengan stable lah. Tak dimakan inflasi. So saya lebih suka guna pendekatan ilmu lah, macam kita memang keep on educating, macam mana pun kena simpan juga 10% gaji kepada simpan, kena ada simpanan. Pejam mata simpan. So tak adalah macam macam saya hari tu dah 5 tahun kerja, tak ada duit langsung aku teruk betul lah kan. So tips dia memang harga naik ke, harga turun ke, memang kita fokus target lah. Berapa gram kita nak ada. Actually saya awal-awal dulu saya target 7 dinar dulu. Sebab kan ada nasyid yang 7 dinar takhir Rasulullah tu. So saya follow 7 dinar tu dulu. Lepas tu baru saya start kumpul collection lain. Saya suka go by collection lah. Nak ada 10 dinar, nak ada 10 gram, nak ada 20 gram macam tu. Okey, betul-betul. Setuju sangat dengan Dr. Kamalia. Okey, Tuan Hasfal, Kak Nida nak tanya ni. Okey, kalau kita ni kalau bercakap tentang emas, kita kena kenal pasti siapa kita dahulu, betul? Kita kena kenal pasti adakah kita ni penyimpan ataupun adakah kita ini pelabur ataupun adakah kita ini peniaga. Sebab apa Kak Nida nak Tuan Hasfal ulaskan kat sini? Sebab apa? Asal kita nak ajak orang nak menyimpan emas dia orang akan cakap, kalau saya masuk 100 saya dapat untung berapa? Okey, soalan tu. Kalau saya masuk 1000, nanti saya dapat berapa? Itu soalan cepu emas yang kita nak bagi penerangan kepada mereka satu persatu apakah beza di public gold dengan di platform yang lain. Okey, boleh ulaskan Tuan Hasfal? Okey, macam ni seperti benda asas pertama, apa saja yang kita buat kita kena faham dan ada ilmu lah. Itu pertama-tama dulu. Okey. Jadi sebab tak ada benda yang fully orang kata selamat, tak ada benda. Orang kata emas adalah selamat, belum tentu lagi selamat. Sebab apa, kita tak tahu apa akan datang, dan secure tu akan bergantung benda kita tak tahu, benda tak tahu, nasib, nasib. Tapi kita boleh ni lah. Cuma apa yang saya nak kongsi di sini adalah biasanya kita mulakan dengan penyimpan lah, kita simpan. Dan kena faham kenapa kena simpan. Kenapa kena simpan emas. Sebab dulu pun, zaman saya dulu pun, siapa yang ada baca, siapa yang pergi dengar seminar tu kadang-kadang kena pasar. Kadang-kadang agensi yang hantar. Bukan kita nak pergi pun, kena pergi. Paksa rela. Tengok. Pergi tengok dokumentari, berita. Masa tu zaman saya tu zaman paling popular Zimbabwe lah. Zimbabwe lah paling popular. Duit berbata-bata ni. Nak beli telur 2 biji lah. Jadi satu benda yang buat kita fikirlah. Kalau Zimbabwe boleh kena Malaysia tak boleh kenakan. Dan masa tu juga tahun 2010 tu dikatakan akan berlaku kemelesetan ekonomi lah masa tu. Jadi memang berlaku, cuma tak drastik kena macam dengan Zimbabwe. Tapi apa yang saya boleh kata, apa yang berlaku yang kami duk nampak pada masa tu dah mula zaman sekarang ni. Dah nampak dah. Kita nampak dan kita dah mula rasa. Yes. Dan dulu istilah yang saya kata
Ada mas, ada duit tak ada mas. Ada mas ada duit. Dulu bila kita cakap untuk orang tak apa nampak, orang tak faham. Tajam dia kata, tajam. Orang tak faham. Tapi sekarang ni bila cakap tu, you macam mana pun, you kalau tak ada duit sekalipun, you ada mas, tetap you kata ada duit. Sebab you pergi Aranu, you boleh jual balik. Betul. Seperti mana satu ceramah yang paling popular Ustaz Kazim lah. Kalau you ada rumah, you tak jual tangga you. Dah dapat duit. You jual kayu. You tak boleh jual. You tak boleh jual, you tak boleh jual pos you. You tak boleh jual pos kereta, tak boleh. Kan? Tingkap macam ni tak boleh jual. Tak ada value nak jual. Tapi kalau you simpan mas, you ada value. Jadi betul. Selama saya buat ni dah lebih kurang apa dah? 14 tahun lah, 14 tahun saya dah 14 tahun memang proses tu. Dan ilmu dari segi dapat daripada pengusaha kewangan, kita pergi kursus pengusaha kewangan dan dipaksa pergi pun dapat ilmu. Dan benda-benda tu yang nampak. Sebab kita faham simpanan ni kita kena buat sendiri. Pelaburan tu kita kena faham. Pelaburan ni bukan semua orang boleh buat pelaburan. Sebab pelaburan ni dia bergantung, nak dapat keuntungan dia bergantung pada banyak mana kita masuk pelaburan tu. Betul. Jadi sebab tu kalau kita pergi pengusaha kewangan ataupun kita baca buku, dia kata apa? Pelaburan ni kalau ada duit lebih daripada pendapatan tu baru boleh labur. Dia kata. Sekarang ni kalau pergi memang dia cakap tu. Atau AKPK pun menyarankan macam tu. Pelaburan ni bila ada duit je. Kalau tak ada simpan. Simpan tu lah mula pergi tabung haji. Tabung haji bukan tempat simpanan tapi dia bagi hibah. Dia bagi kita simpan dalam ASB. Benda-benda yang tak berisiko. Kalau nak sebab biasanya pelaburan ni dia benda yang ada risiko. Sebab nak untung tinggi, dia risiko dia tinggi. Memang macam tu. Tapi lepas tu kena ada ilmu yang tu pula lah. Sama lah kita dulu zaman orang duk gila main unit trust kan. Sekarang ni orang tak berani main lah. Orang dah goyang lah sebab semua merah semua tak berani main lah. Kat BSKL tu kan merah je kan. Tak berani ke laut dalam nanti kan. Sekarang ni banyak kan pengusaha kewangan punya kaunselor dia kena nasihat, simpan, buat simpanan, kemudian kalau ada duit lebih baru invest. Dia simpan tu. Tambah pula yang sekarang ni apa yang mendatang lepas kita COVID ni, dan nak kongsi sikit lah, COVID ni dia buka satu benda yang sangat lain tau. Ilmu yang dulu kita ada tu tak diguna dah. Dia dah lain dah. Sebab mereka predict sekarang ni 5 tahun akan datang apa berlaku dekat dunia. Jadi kita sekarang ni digalakkan sebab mereka tunggu recession datang. Inflasi satu bab dah. Recession ni nak main bala lagi. Jadi ekonomi slow. Jadi negara sekarang, masing-masing negara ni dia mula takut nak spend duit. Kalau spend duit dia hutang, duit jatuh. Gitu. Jadi rakyat dia bagi susah. Jadi kalau rakyat tak diberi ilmu pengusaha kewangan dan kita tak buat macam ni, macam kita buat, kita dah kongsi ni kan. Tak ada orang buat, tak ada siapa tahu lah. Sebab tu sekarang ni dah jadi macam satu benda macam padu kifayah dah kena padu ain dah. Padu kifayah. Sebab nak cerita ni, kita kena cerita ni macam satu benda. Ilmu ni kita ada, kita kena kongsi habis. Saya pun kalau tonton tengok, perempuan tengok dalam TikTok saya tu, channel semua cerita pasal tip lah sekarang ni. Tak ada cerita tentang mampu, tak ada kucing joget, tak ada jumpa dah. Semua lebih pada kita kongsi ilmu Sebab kita kesian. Sebab kita ada ilmu tu. Allah bagi ilmu tentang mas. Kita boleh simpan banyak pun tapi kita tak manfaat pada orang lain. Tak ada. Jadi kita bagi terus. Cerita habis. Betul Tuan Asfar, betul sangat-sangat. Sebab apa sekarang ni kita kalau bercakap tentang duit macam menakutkan nak dengar kan. Nilai menurun lah, OPR lah lagi. Okay, so sekarang Kak Nida nak tanya kat Mami Ayu ke? Betul ke? Tadi Tuan Asfar cakap pasal duit makin seram nak dengarkan. Okay, betul ke kat Public Gold ni, kat PG Mall ni kita boleh buat duit pula? Boleh ceritakan sikit, kongsikan pada kami. Bagaimana nak buat duit kat PG Mall lepas Public Gold ni? Soalan yang paling best sekali. Okey, sebenarnya dekat Public Gold ni dia bukan saja peluang untuk buat simpanan saja. Dia ada juga macam Kak Nida tadi cakap, buat untuk macam mana kita nak gandakan duit pula. So, kalau kita yang ada bajet lebih ni,
Contoh bajet lebih tu dia ikut kepada promotion lah. Kadang-kadang tu rezeki orang tu dia dapat 50 gram dah boleh jadi dealer. So bila jadi dealer tu kita buat duit. Dan menyimpan. Tahu tak? Tak ada lagi, ni Mami honestly, Mami seorang peniaga, tak ada lagi platform, dengar lagi sekali tak ada lagi platform di luar sana yang seperti Public Gold. Sebab apa? Sebabnya kita dapat 4 benda dekat dalam Public Gold ni bila kita berjadi dealer. As a PGBO, kita dapat 4 benda. Kita dapat saving, kita dapat income, kita dapat shopping dan juga kita dapat invest. Kita dapat 4 ni sekali. As a housewife yang macam Mami, memang Mami tak ada lagi sumber income lain-lain selain daripada Public Gold dan orang kata adalah another platform tu investment juga. Tapi benda yang paling utama sekali Mami buat adalah Public Gold. Public Gold ni Mami dapat income duduk di rumah kadang-kadang 4 angka. Dah macam gaji admin dah sebenarnya. Alhamdulillah. Mami tak tahu macam mana Mami nak bersyukur tu. Amin. Sebab dulu Mami struggle berniaga. Kau tahu tak, nak dapat 4 angka tu susah nak mati. Profit, we talking about profit. Susah tau. Nak berniaga tu. Dah lah nak kena keluar modal 10,000 sebulan. Tapi profit belum tentu lagi dapat 1,000 pun. Tapi dekat dalam Public Gold, as long as you rajin sharing, as long as you rajin educate people, you just sharing je pasal ilmu investment ni. You belajar, you pergi sharing. You belajar, you faham, you sharing. Lepas tu ada orang tanya. Orang macam Mami memang tak cari orang. Orang cari Mami. Alhamdulillah. Orang cari Mami. Dan macam hari ni Mami 3 orang cari Mami. Alhamdulillah. Husband and wife. Lepas tu anak dara orang. Dah mula simpan. Mami nak dapat duit dengan berniaga tu susah. Lepas tu dah dapat berjoli pula kan. Tak simpan langsung. Pasal tak jumpa pula tempat nak simpannya. So dekat dalam Public Gold ni nak buat duit senang gila. Sekarang ni kita ada promotion untuk jadi dealer. Bila once you jadi dealer, you dapat 4 ni terus. As long as macam Mami cakap tadi lah, you rajin. Kalau kau malas, kau janganlah jadi dealer anak-anak. Ada gitu. You sebenarnya nak kata rajin ni bukannya kau kena pergi bungkus emas tu, kau pergi post, kau kena COD, tak payah. Kita hanya educate people, register account diorang, tolong diorang guide diorang dalam belian emas. Lepas tu ajar lagi diorang pasal ilmu emas. Dan sebenarnya nak ajar diorang tu pun tak susah pun. Kita ada banyak kelas kat dalam kita punya Public Gold ni pasal lagi-lagi especially dalam PG1M macam ni kita dalam grup PG1M yang besar ni, nak cerita ni pun meremang-roma. Orang dealer-dealer lain akan bantu you all sharing ilmu. Dan diorang ni bukan kalangan orang yang biasa-biasa. Biasa tu. Tak ada biasa-biasa. Biasa. Tiada yang biasa-biasa. Idarang Ma'aruna, idarang Bilaruna tu kena tepat sikit. Dia kena keluar sikit. Kalau boleh tombol sikit Ailio tu. Tengok macam Dr. Cam, kita ada askar, kita ada nurse. Semua diorang ni another level. Sebab apa? Guys, ilmu investment ni, korang ingat ada orang nak share dengan korang benda free ke? Dulu, kena bayar, tahu tak? Nak belajar pasal saham, bayar. Nak kena belajar pasal unit trust, bayar. Hello, mana ada free? Dekat dalam Public Gold ni je yang free. Aku pun tak tahu kenapa. Betul tu Mami Ayu. Sampaikan hari ni kan, kita macam orang kata panas kan. Hari ni penuh dengan ilmu kan. Daripada pagi sambung lagi ke malam. Sekarang ni sambung lagi dan nak pukul 12. Okey, Kak Nida nak tanya pula kepada Dr. Kamalia. Okey, bagaimanakah kita nak menggalakkan anak-anak muda nak menyimpan emas yang kita mungkin dulu terlambat, macam Dr. Kamalia kata tadi, lambat nak simpan emas kan, macam Kak Nida pun lambat. Jadi macam mana kita nak bagi kesedaran kepada anak-anak muda yang masih lagi belajar, yang baru dapat pekerjaan, nak terus menyimpan emas sebagai simpanan masa depan mereka. Bagaimanakah cara yang terbaik? Cara nombor 1 kena start dulu. Dah start mesti gila. Kan? Alright, tapi sebenarnya yang paling penting adalah ilmu. Sebab ada je kan orang yang macam dia beli emas pertama dia, lepas tu dia tak top up dah.
Lepas tu after few months tu dia jual. Bila dia jual dia rasa hari tu beli macam mahal sikit, jual dapat murah sikit. So dia start rasa rugi. Sedangkan macam saya cakap tadi, emas ni aset tapi kita boleh pegang. Rumah kita tak boleh angkut. Lepas tu dia emas Kita pegang kan? Ni pegang kan? Kita pegang kan? Dia pegang. Mana nak cari? Boleh masuk poket, boleh buat lari. Lepas tu tak ada renyah hal pusaka. So macam sebenarnya yang penting adalah ilmu lah. Kita nak ajar anak-anak muda ni, and diorang suka main dengan figure. So kita kena tekankan lah kat diorang yang after 20 years harga emas naik 5 kali ganda. Kat mana nak cari benda yang naik harga 5 kali ganda tapi tak perlu maintain, tak perlu nak kena renovate, tak perlu nak kos selenggara, baiki paip, potong rumput, cat rumah, tak perlu. Tak boleh. Mana nak cari? Ada ke benda lain? Tak ada. Okey, terima kasih Dr. Kam. Good idea. Okey, memang saranan yang betul-betul tepat untuk mereka. Yang penting kesedaran kan. Kita kena ada kesedaran. Okey, kita ada 20 minit saja lagi sebelum mencecah kepada pukul 12. Jadi Kak Nidan beri peluang kepada setiap panel-panel yang hebat ini 5 minit bagaimanakah cara anda nak menggalakkan kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini untuk mula menyimpan emas, konsisten menyimpan emas ataupun belajar ilmu emas di Public Gold sekarang ini. Sebab apa? Ini adalah masa yang terbaik untuk mereka. Apakah saranan anda semua? Kita mulakan dengan Mami Ayu. Mami Ayu, hello. Ya, hello sekilo. Dia macam tu. Okey, Mami nak fokus kepada housewife dan peniaga. Sebab apa? Sebab Mami juga housewife, Mami juga peniaga. Yang pekerja tu biar dia orang yang Mami pas kat dia orang. Okey, Mami nak nasihatkan kepada housewife, kepada peniaga, mulakan simpanan emas walaupun RM100 di GAP, tak ada komitmen. Sebab apa? Sebab bila you emergency, bila apa-apa jadi ataupun you nak perkembangkan lagi bisnes you, emas sangat berguna. Alhamdulillah setakat ni Mami dah guide ramai peniaga. Kalau korang tahu sebesar-besar business woman, kalau pernah dengar spa Hanan, spa doktor apa, Mami tak ingat lah. Tapi dia memang famous lah kalau korang dengar. Sebab Mami tak ingat nama dia. Dia punya one of business partner dia adalah customer Mami. Wow. Dan sekecil-kecil peniaga yang dropship ni, yang beli daripada RM100 sampai dia kumpul jadi 90 gram dan dia jadi stokis. Kau nampak tak macam mana Mami guide? Daripada dropship, dia naik jadi stokis disebabkan menyimpan emas. So simpanlah emas walaupun RM100. Dan juga housewife. Sebab selalunya housewife ni dia suka berniaga, sipi-sipi berniaga geli-geli macam tu kan. So mulakan. Jangan malu, jangan segan. Ya, betul Mami, betul. Mami bercakap pasal dropship tu kan. Betapa untungnya mereka yang buat dropship tu ada sale, ada commission. Ada sale, ada commission. Lepas tu bye-bye, tak ada. Kalau dibeli orang lain dapat commission. Tetapi berbeza dengan kita kat PJ Mall ni. Bila kita dah ikat seorang, bawa rangkaian kita, selagi mereka membeli, kita akan dapat notification apa Mami? Duit masuk. Tu shopping paling best sekali lah. Jangan cerita tu puaka. Okey. Kita terpaksa pergi kepada Tuan Haswa pula. Apakah kata-kata azimat nasihat kepada kami ni yang daripada bagi Kak Nida, zaman dinosaur ni adalah sesuatu ilmu yang paling padu lah yang kita boleh nak belajar. Apa yang boleh bagi nasihat kepada kami? Okey, saya kata lah Pertama, orang muda kena simpan. Kena belajar simpan.
Simpan, dapat gaji simpan dulu baru belanja. Lepas tu tambah sentiasa banyakkan income. Pendapatan tu dah banyak. Sekarang ni banyak dah cara dah nak buat video banyak dalam TikTok pun TikTok bayar. Buat dalam media sosial pun orang bayar. Lepas tu kalau pergi shopping di PG Mall pun PG Mall bagi Insentif. cashback bagi cashback. Insentif bagi cashback. Kongsi produk kat orang pun orang beli kita dapat insentif. Dalam TikTok ni pun kita dapat duit. Jadi banyak peluang untuk generate income. Cumanya secure lah income kita tu dengan mas. Tak payah banyak, minimum pun 100. Kalau tak nak simpan dengan Public Gold, pergi beli rantai gelang pun tak ada masalah apa. Tapi nak untung dengan Public Gold, tu je. Kalau nak belajar ilmu pelaburan emas, ilmu simpanan emas, ilmu kewangan, berlambak orang kongsi. Kalau tak jumpa, masuk dalam bawah saya, bersepah, saya bagi free, bacalah, dengarlah video. Dan dealer-dealer Public Gold semua dia kongsi dalam channel mereka masing-masing. Ada, tak ada masalah, semua orang kongsi. Ambil manfaat, jangan duduk saja. Sebab kita nak kena survive, ekonomi kita survive dalam masa 5 tahun. Tak kira kita ni meniaga ke, kita ni makan gaji lagi teruk. Sebab jangan ingat macam saya di agensi, walaupun kami badan berkanun kami hanya ada masa sampai bulan 3 ya gaji kami. Gaji yang kerajaan bagi ni bulan 3 dia akan semak balik. Mungkin bank akan bayar. Jadi banyak contoh. Jadi kerajaan pun belum tentu lagi. Jadi kerja kerajaan pun belum tentu selesa lagi. Jadi banyak benda. Sebab benda tu dia banyak nak kena, kerajaan pun nak kena generate income. Jadi kita sendiri kena incomekan diri kita dulu. Sebab tu yang saya kata tadi, kita kena generate banyak income. Jangan duduk saja. Kalau rasa boleh bawa Grab. Part time. Suka tak suka macam tu lah. Macam saya, dulu saya tak minat buat part time. Buat part time sekarang. Sebab nak tambah income, kita buat part time lah. Kena part time. Part time tu kena sesuai dengan kesusahan lah. Kena bukan buka kelas online ke. Sekarang boleh online. Kelas online tu dapat 3 hari RM1 pun tak apa dah, okey dah. Siapa nak bagi? Dia tu. Sekarang dah zaman macam tu. Sebab apakah ekonomi mengatakan tempoh kita ekonomi sekarang ni bermula daripada endemik ni sampai 2004, tengok macam mana ekonomi. Kalau tak boleh survive, kalau boleh survive dia tengok sampai 2025. Gitu dia tengok dia unjuran tu. Jadi kita sebagai rakyat biasa yang ada dalam B14, M20, M14, T20, jangan salah. Sebab jangan tracer, sebab T20 pun kena COVID jatuh M14 tau. Dia kena gini. Sebab apa-apa kita kena tunggu bajet bajet bulan 10 ni macam mana. Sebab benda ni adakah kerajaan akan perkenalkan balik SST? Wallahualam tak tahu. GST mungkin diperkenalkan balik, kita tak tahu. Sebab dia nak jadi income, sebab dah bantu rakyat. Kerajaan belum lagi cairkan simpanan emas negara, belum lagi. Masih lagi 36 tan. Saya tengok, tu semak. Boleh semak masih lagi 36 tan. Okey lah. Belum guna lagi walaupun hutang negara banyak. Cuma kita berdoa janganlah harga minyak jatuh. Siap. Kita nak mula. Ya. Betul. Tapi kan Tuan Hasfah. Tuan Hasfah, kita tak pernah dengar apa barang yang jatuh. Ya, hujan je yang jatuh kan. Hujan je turun. Lain tak turun-turun. Untuk emas kita tak pernah dengar lagi. Kalau ikutkan harga emas tak murah, tak pernah murah. Harga emas tak pernah murah. Harga emas sentiasa naik. Cuma tengok macam kadang saya kena emas tahun 2009. Okey, saya kata memang sekarang ni emas mahal lah sebab saya baru beli. Saya dah beli lama dah. Bagi orang yang kena pada tahun 2020, harga murah sekarang ni. Sebabnya dia tak ada istilah harga murah. Tak ada. Banyak ilmu yang Tuan Hasfah kongsikan. Wah, memang hebatlah Tuan Hasfah, banyak dengan ilmu. Alright, okay. So sekarang ni kita beri peluang kepada Dr. Kamalia pula memberikan kata-kata terakhir sebelum kita terpaksa habis pukul 12 ni. Alright, apakah nasihat kata-kata yang memberikan kami informasi dan juga pengalaman Dr. Kamalia kepada kami yang boleh menjadikan nasihat panduan kepada kami? Okey, rasanya Mami Ayu dengan Tuan Hasfah dah share banyak. So, saya tak ada nak bagi tips secara point, tapi saya nak share satu kisah.
Kisah ni kisah benar sebab saya sekarang ada bantu klien buat wasiat juga kan. So klien ni dia mengidap kanser stage 4, kanser ovari. So dia nak buat wasiat dan dia nak susun lah harta-harta dia kan. Yang kita tahu, kita tak digalakkan sebenarnya untuk pass down banyak-banyak sangat rumah dan tanah sebab kos pusaka mahal. So ada 2-3 rumah dan tanah yang dia nak liquidate kan, maksudnya nak jadikan cash supaya nak cairkan supaya tak perlu nanti anak-anak dia tak perlulah nak bayar kos tukar nama, legal fee semua tu kan. So lagi satu yang kita tahu masalah rumah ni pula, dia kalau bahagi ikut faraid tu dia jadi percentage kan, jadi susah kan. So dia nak liquidate kan. Masalah dia dah lah tak banyak masa, dah memang dah diagnose stage 4 kan. Tapi nak jual rumah dengan tanah tu punyalah renyah. Nak kena ada lawyer dulu, lepas tu nak dapat buyer. Lepas tu dia ada baki hutang rumah tu lagi. Dia nak kena cashkan dulu rumah tu sebelum tukar nama. Dah nak tukar nama tu pun nak cari buyer kan. Itu pun sekarang dah 6 bulan tak settle lagi. So ini adalah satu benda yang orang selalu terlepas pandang dalam merancang simpanan kan. Tapi satu extra value untuk penyimpan emas yang tak perlu nak hadap masalah-masalah macam ni. Bayangkan bila umur dah lanjut, kita nak kena hadap dengan benda-benda renyah yang macam tu dan kita tak banyak masa. Tapi kalau orang yang menyimpan emas, dia tak ada masalah tu. Tapi dia masih lagi untung. Itu satu isu lah. Lagi satu contoh macam kita orang medik kan, sebelum ni marah tau. Saya marah, saya kena bayar balik 1% je untuk bayar balik scholarship. So contoh macam medik, masa saya tu 380,000, saya kena bayar balik 3,800 sahaja. Tapi yang the latest batch kena bayar balik 30%. Ini yang junior yang bawah. So bayangkan anak-anak kita nanti macam mana. Mungkin dia kena bayar balik 70%. Maksudnya 30% je yang kerajaan bagi scholarship. So kat mana kita nak simpan education fund yang harga dia boleh lawan inflasi kos pengajian kan. Harga ni lah, harga pengajian, yuran pengajian of course makin lama makin mahal. So kat mana kita nak cari satu aset yang good return untuk long term tapi sama juga tak ada masalah pusaka, which is account junior gap. Account junior gap tu tolonglah utilize betul-betul. Banyak orang terlepas pandang isu tu. Orang pergi simpan gelang emas untuk anak, gold bar untuk anak kan, simpan belikan tanah untuk anak, tapi dia tak fikir macam mana dia nak pass down harta tu kepada anak dia. Tapi kalau buat gap junior account, settle semua tu. Tu je saya nak share. Another side banyak pengurus harta pusaka. Betul. Banyak betul ilmu kita dapat malam ni lah daripada panel-panel hebat kita. Memang banyak ilmu baru yang Kak Nida pun sendiri baru tahu, boleh dapat memberikan idea untuk kita prepare untuk masa akan datang. Okay, so memang kita dah masa memang mencemburui kita. Tapi sebelum tu Kak Nida nak sharekan yang kepada anda di area Lembah Kelang ni, Mami Ayu selalu muncul. Kita ada hari bersama, bukan hari bersama orang kan, 916 Culture Day pada 16, 17 dan 18 September. Jadi macam Dr. Kamalia di mana? Dari mana Dr. Kamalia? Puchong. Puchong. Tuan Hasfa? Semenanjung Perak. Perak, tak apa, boleh je drive ke, boleh je. Jadi ada 3 hari. Mami Ayu memang tak payah cakap lah. Setiap kali ada hari bersama apa tu, kita punya carnival tu mesti Mami Ayu ada punya lah. Alright. Okay, so jadi kepada anda, jemput datang ke Menara Public Go, Jalan Tun Razak, level 2 pada 16, 17, 18 September, di mana anda boleh membeli emas dengan harga kilang 1. Kedua, ada diskaun kau-kau 1.
Ketiga, ada top spender juga. Okey, orang yang membeli paling banyak akan ada menerima ganjarannya. Lepas tu, kepada anda yang membeli, anda dapat cashback. Cashback tu masuk pada wallet, anda boleh berbelanja. Berbelanja masuk pula sale, dapat balik cashback lagi. Betapa untungnya anda join Public Gold dan juga PG Mall ini. Jadi kepada anda yang di bawah rangkaian Dr. Kamalian, kepada rangkaian Dr. Tuan Hasfa, Mami Ayu, okey, jom, okey, ya, datang beramai-ramai. Okey, Kak Nida pun nak bawa rangkaian Kak Nida, kita serbu ke Carnival pada 16, 17 dan 18 September ini. Bermula daripada 9 pagi hingga pukul 6 petang. Bukan pukul 9 malam ya, sekarang ni siang saja dibuat. Okey, kepada anda jangan lupa sertai kami, boleh follow masing-masing punya TikTok, Dr. Kamalia punya, Tuan Hasfa punya, dengan Mami Ayu punya dan Kak Nida juga. Jadi kita mulalah langkah untuk menyimpan emas. Jangan pandang harga ya dek, kita fokus kepada Grab. Okey, kepada anda Kak Nida ucapkan terima kasih kepada Dr. Kamalia, kepada Tuan Hasfa, kepada Mami Ayu, hello sekilo. Terima kasih kerana sharekan idea, sharekan pendapat, sharekan pengalaman kepada kami semua. Okey, kepada anda semua yang stay sampai ke hujung waktu dah 11.55, kalau ada soalan, mungkin ada soalan tambahan yang nak sampaikan kepada kami, boleh juga sebab ada lagi 5 minit lagi peluang untuk anda. Kalau bisa kata, kita kata hari ni Johor menang kan, okey, jadi raikanlah kemenangan anda itu dengan join kita punya carnival ini, dan anda boleh hadiahkan kepada mereka-mereka yang anda sayangi dengan cara membeli emas ataupun membuat simpanan. Kenapa tahu? Kalau misal kata kita happy, kita nak belanja orang, betul tak? Jadi raikanlah dengan emas. Okey, tak salah, betul tak Tuan Hasfa? Tak salah kan? Emas ni satu cara kita menunjukkan ke senang hati atau celebration. Itu adalah salah satunya. Okey, setiap yang kita suka, setiap yang kita minat, kita hadiahkan dengan emas. Kita consider reward ourselves, atau orang kata kepada Irfan Khairi selalu sebut pay yourself first. Jadi maknanya kalau kita rasa kita menang hari ni, kita reward ourselves first. Jadi datanglah ke carnival nanti. Beli dengan harga murah, harga kilat, kumpullah gold bar tu. Kalau kita kata emas ni harga makin naik lah, tak mampulah. Tapi sebenarnya sebenarnya emas tu tetap dengan harga yang sama juga. Bezanya cuma kita bayar lebih sebab nilai duit kita yang dah menurun. Kita terpaksa bayar lebih. Jadi maksudnya emas tetap emas. Walaupun harga turun, dia tetap emas. Tapi ya kalau duit kertas, kalau dia turun, dia adalah apa? Kertas. Jadi maknanya alih simpanan anda daripada duit kertas kepada emas. Yes. Kepada siapa ni? Tuan Khair Jaha, emas Public Gold terbaik. Alhamdulillah. Kalau tak terbaik, kami tak berada di sini. Alright, of course lah yang terbaik. Macam Dr. Kamalia dengan sejarahnya pernah aksiden, perlukan dana kecemasan. Macam Mami Ayu nak selamatkan bisnesnya, perlukan nak selamatkan duit keuntungan bisnesnya, perlukan something yang boleh pegang keuntungannya, betul tak? Kepada Tuan Hasfa, daripada zaman dinosaur dulu, macam-macam cabaran datang kiri kanan, tetap juga dengan emas. Sebab apa? Dah ada ilmu. Jadi kepada anda, jadi kalau nak menyimpan emas, mesti dengan ilmu. Sebab ilmu itu sebenarnya lebih mahal daripada emas itu sendiri. Okey, sekian sahaja daripada Kak Nida. Terima kasih join kami daripada awal hingga habisnya rancangan. Rancangan kono macam TV pula. Okey, tergelak besar Tuan Hasfa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Jadi Kak Nida harap kita dapat berkongsi ilmu di masa akan datang lagi. Okey, bye. Hello sekilo. Suka Kak Nida ayat tu. Okey, terima kasih Tuan Hasfa, Dr. Kamalia dan Mami Ayu. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.